Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama baca ayat suci Al-Quran bermula daripada ayat 272. Laisa 'alaika hudahum. Muka surat ke-46. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 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 لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به
عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai juga membaca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah tanpa peninggalan masa lagi, saya memberi laluan pula kepada Al-Fadhil Ustaz Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puja-pujian bagi Allah SWT senantiasa dan selamanya di atas segala limpah dan kurnia yang Allah SWT berikan dan anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahillazi hadana ila siratul mustaqim. Segala puji bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi hidayah kepada kita, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa an'amana bi ni'matil iman wal Islam, dan telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda. InsyaAllah tadabbur kita pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke 26 surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian boleh tengoklah ayat tu. Kalau kita tadabbur ni sambil kita mendengar tu, kita tengoklah ayat Quran tu, supaya sebab tadabbur ni dia adalah proses terakhir, iaitu proses yang mana proses untuk kita berfikir dan proses untuk kita muhasabah, dan supaya natijahnya kita dapat aman, kan, daripada apa yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikan kepada umatnya. Hari ini bila mana saya, kalau perasan, kalau saya baca mukadimah sebelum memberi ucapan, satu perkara yang saya rasa penting untuk saya kongsikan, bila mana Nabi SAW, sunnahnya bila Nabi SAW nak mulakan ucapan ataupun khutbahnya yang disebut sebagai doa khutbatul wada', Nabi SAW sebut pada mukadimah dia, Nabi SAW akan puji Allah SWT. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah SWT. Dengar Nabi SAW apabila dia nak mulakan segala ucapan. Sebenarnya ucapan ni tak semestinya ucapan tentang agama sahaja. Kalau kita nak buat urusan ucapan jabat ke ataupun urusan apa-apa sahaja pun tak ada masalah. Jadi Nabi SAW doa dia cukup sempurna, doa dia cukup puitis. Bahasa Arab Nabi SAW tu cukup baik dah untuk kita tiru. Kan, ini antara ucapan mukadimah yang boleh kita hafal dan boleh kita amal. Kan, innal hamdalillah nahmaduhu, kami memuji Allah SWT, kembali kepada Allah. Nasta'inuhu wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nampak dalam mukadimah Nabi SAW, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Biasanya bila kita dah minta pertolongan daripada Allah SWT ni, manusia ni biasanya dia akan lupa, kan? Bila Allah dah bantu dia akan lupa. Tapi Nabi SAW tutup, wa nastaghfiruh, kami minta ampun kepada Allah SWT, wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang ni yang saya nak tekankan ni. Kita ni bukan sahaja bila kita baca doa ni, biasanya kita baca doa, kita ingat kita ni minta pertolongan, hanya kita minta pertolongan kepada Allah SWT daripada keburukan syaitan, ataupun daripada keburukan orang kafir, ataupun daripada keburukan orang-orang fasik, ataupun daripada keburukan orang-orang munafik. Kan? Sebenarnya Nabi SAW nampak tak tawaduk Nabi SAW dalam doa ni, dalam ucapan mukadimah ni. Nabi SAW minta perlindungan daripada wa na'udzu billahi min syururi anfusina, daripada kejahatan diri kita sendiri. Daripada kejahatan diri kita sendiri ni Nabi SAW minta doa ni, penuh tawaduk dan puitis doa Nabi SAW. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, daripada kejahatan amal kita ni. Kan? Kita ingat kita hanya minta pertolongan daripada Allah SWT ni, ataupun perlindungan daripada Allah SWT ni daripada syaitan ataupun daripada kejahatan sekitar kita je. Tapi sebenarnya Nabi SAW ajar kita juga minta pertolongan daripada Allah SWT, daripada kejahatan diri kita sendiri, daripada amal-amal buruk kita sendiri. Jadi doa ni insya-Allah boleh cari nanti. Yang boleh pendek je sebenarnya, tapi cukup lengkap, cukup sempurna dan cukup baik untuk kita amalkan sebelum kita mulakan ceramah ke ataupun ucapan, insya-Allah.
Sebagaimana yang kita tahu khabar bahawa Allah musta'an, Allah sebaik-baik, Allah lah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Kes COVID kita ni bertambah lah kan. Jadi qadar Allah SWT takdirkan. Mudah-mudahan musibah ni jadi bertambahlah iman kita kan. Jadi kita jadi orang-orang yang cepat-cepatlah nak bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya rasa mungkin sebelum ni saya dah kongsi zikir yang mudah. Saya rasa ramai juga orang yang dah hafal zikir ni. Sabit daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita baca doa ni, zikir Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kita baca doa zikir ni 3 kali pada waktu pagi, biasanya lepas solat, ataupun pada waktu subuh, ataupun pada awal pagi ni 3 kali. Nabi SAW beritahu Allah SWT akan jaga dia sehingga waktu petang daripada segala musibah dan keburukan. Dan amal juga zikir yang sama pada waktu petang, biasanya selepas asar. Nabi SAW beritahu Allah SWT akan jaga dia daripada keburukan dan musibah sampai lepas waktu subuh esok. Maksudnya dalam masa 24 jam tu kita hanya baca 6 kali saja, 3 kali pagi dan 3 kali petang. Allah SWT akan jaga dia daripada keburukan dan musibah. Simple saja. Saya rasa ramai orang hafal doa ni. Kalau boleh kita perbanyakkan baca zikir ni dan zikir-zikir yang lain juga yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita perlindunganlah daripada wabak COVID ni, insyaAllah. Sebelum saya masuk kepada ayat yang ke-26 surah Al-Baqarah, seperti biasa nak kongsi doa sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat amal dan juga sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Doa yang saya pilih pada hari ini adalah doa yang mana kita akan baca pada setiap hari. Saya rasa semua orang kena baca doa ni pada setiap hari. Sebab apa? Hari-hari kita masuk tandas. Hari-hari mesti kita akan masuk tandas punya kan? Kita akan masuk, kebiasaannya semua orang akan masuk tandas. Dan kita memang sama ada kita dah hafal, ataupun kita lupa, ataupun kita hafal tapi kita tak amal, ataupun kita tak tahu kan? Benda simple, tapi kejayaan manusia ni, kejayaan sebagai seorang Muslim ni adalah selagi mana dia dapat taat perintah Allah SWT dan ikut sunnah Nabi SAW. Walaupun benda tu sikit, tapi bila kita ikut sunnah Nabi SAW, ada kejayaan pada dia. Ada kejayaan, walaupun masuk tandas tu dengan doa, kejayaan apa ni kan? Tapi sebenarnya ada kejayaan kat situ kan? Kejayaan di akhirat lah lebih-lebih lagi. Jadi sebelum masuk tandas, Nabi SAW sebut iza dakhala al-khala. Dalam bahasa Arab, kalau kita biasa dengar lah, tandas ni orang sebut hammam. Kalau kita pergi mana-mana negara Arab, orang sebut hammam. Hammam ni satu istilah yang agak baru lah. Maksudnya pada zaman Nabi SAW tak guna perkataan hammam ni. Hammam ni adalah sebenarnya tempat mandi. Tempat mandi orang Arab zaman-zaman dulu, biasanya diorang ada tempat mandi khas dan mereka berkumpul orang ramai dan orang ada tempat mandi, dan disebut itu adalah hammam. Tapi istilah tu telah diguna dan sekarang ni orang boleh sebut hammam tu toilet lah secara umum. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebut al-khala. Al-khala ni adalah tempat yang sunyi. Sebab masa zaman Nabi SAW, bila dia orang tak ada tandas, tak ada satu bangunan yang tertutup, jadi apabila mereka nak qada hajat, mereka akan pergi tempat yang sunyi, tempat yang tanpa orang boleh lihat, di padang pasir kan? Jadi Nabi SAW sebut iza dakhala al-khala. Kalau kita baca bahasa Arab, kalau kita baca satu hadis saja dan kita baca bahasa Arab tu sikit je, kita akan confuse. Nak baca doa tak masuk tandas ni masa dah masuk ke ataupun sebelum masuk? Sebab mana boleh baca doa ataupun baca Al-Quran ataupun zikir di dalam tandas, tempat yang kotor. Tapi Nabi SAW kata iza dakhala, apabila masuk, bukan? Tapi sebenarnya ada dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi SAW sebut juga dalam lafaz yang lain, bermaksud iza arada an yadkhul. Maksudnya ketika seseorang tu berniat dia nak masuk ke tandas, sebelum masuk tandas lagi tu dia dah berjalan ke nak pergi ke tandas, dia berdoa. Maksudnya dia berdoa,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripadamu daripada kejahatan syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Khubuthi boleh juga dibaca sebagai khubthi. Khubthi maksudnya adalah benda yang kejahatan. Tapi dalam riwayat ini disebut khubuthi. Khubuthi adalah jamak plural, kata plural daripada khabith. Satu ekor jantan disebut khabith. Khabith, khabayathin. Khabith. Khaba'ith adalah jamak kepada khabithah. Dia ta marbutah tu kalau kita belajar bahasa Arab adalah syaitan betina. Dan khaba'ith, jadi jamak kepada khabithah adalah khaba'ith. Jadi Nabi SAW minta perlindungan daripada Allah SWT daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab apa? Memang tandas ni adalah tempat terkumpulnya syaitan. Memang mereka suka di tempat-tempat yang kotor ni. Walaupun tandas tu hotel 5 bintang, kan bersih, rasa macam boleh tidur kat situ, wangi, kan? Tapi dia sifat dia tetap tandas, maka dia kotor, secara batinnya dia kotor. Jadi Nabi SAW minta pertolongan daripada Allah SWT. Hebat Nabi SAW, sentiasa zikir dan sentiasa berdoa walaupun nak masuk tandas saja, kan? Mudah-mudahan lepas ni nak masuk tandas kita amalkan doa ni, insya-Allah. Dan bila dah masuk tandas, mestilah keluar tandas. Doa keluar tandas ni lah yang paling pendek sekali. Dan doa tu pendek saja, tapi itulah yang kita lupa, kan? Nabi SAW ajar bila dah nak keluar daripada tandas tu, minta pertolongan Quran, minta keampunan kepada Allah. Kita sebut apa? Ghufranaka atau ghufranak. Dan keluar daripada tandas dengan kaki kanan, kita kata ghufranak, ghufranak. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Sebahagian ulama' dia tafsir lah, kenapa nak keluar tandas ni nak minta ampun pula, kan? Kenapa aku buat apa kat tandas ni, kan? Aku hanya kodok hajat saja. Kerana apa? Kebiasaannya manusia ni bila masuk dalam tandas, dia akan berfikir benda-benda yang bukan. Kat situ lah terkumpulnya syaitan apa semua. Jadi dia memohon kepada Allah SWT keampunan. Jadi keluar saja tandas, kita baca ghufranaka, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu. Okay, insya-Allah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah, kalau boleh tengok ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Saya bacakan terjemahan ini dulu, lepas tu kita pergi satu persatu insya-Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa perumpamaan yang Allah SWT nyatakan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Adapun mereka yang kafir, yang ingkar, mengatakan apakah maksud Allah SWT membuat perumpamaan ini. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberinya hidayah, iaitu petunjuk. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah SWT kecuali orang-orang yang fasik, iaitu melakukan kerosakan di bumi. Dalam asbabun nuzul, kalau kita baca Quran ni, kita baca terjemahan ni sebenarnya tak cukup, kan? Kita baca terjemahan ni memang tak cukup. Lagi-lagi lah kalau kita lemah penguasaan bahasa Arab, kita hanya bergantung kepada terjemahan. Terjemahan ni, kebiasaan ni memang tak dapat nak faham lebih dalam, sebab bahasa Arab ni dia penuh dengan uslub balaghah, kan? Allah cakap macam ni tapi dia ada maksud yang tersirat sikit, kan? Jadi kita kena, nak tak nak kita kena belajar bahasa Arab dan belajar juga ilmu tafsir.
Dalam sebab penurun ayat ni, dalam riwayat yang dikemukakan ketika Allah SWT menerangkan tentang labah-labah dan lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73 dan surah Al-Ankabut ayat 46, kaum musyrikin berkata, apa gunanya labah-labah dan lalat diterangkan dalam Al-Quran. Tengok dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73 dan surah Al-Ankabut ayat 41 juga ada juga cerita tentang Allah SWT membuat perumpamaan. Kaum musyrikin ketika itu juga berkata, apa gunanya labah-labah dan lalat yang diterangkan dalam Quran? Maksudnya apa gunanya Allah SWT buat perumpamaan ni kan, dengan haiwan-haiwan ni? Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Ini telah diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam tafsirnya dari Ma'mar yang bersumberkan dari Qatadah. Dalam asbabun nuzul yang lain, dalam satu riwayat yang dikemukakan bahawa ayat ini diturunkan sehubungan dengan surah Al-Hajj 73 dan surah Al-Ankabut ayat 41 dengan reaksi kaum musyrikin yang berkata, contoh macam apakah perumpamaan yang tidak patut dibuat oleh Allah ni, yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari Qatadah, menurutnya ketika Allah Ta'ala menyebutkan labah-labah dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa labah-labah dan lalat itu disebut? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang bermakna bahawa Dia memberitahukan kepada mereka agar tidak memandang remeh kerana Allah SWT tidak takut untuk membuat perumpamaan apa sahaja, baik dalam bentuk yang kecil maupun besar. Okey, kita cuba pergi satu persatu. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah SWT tidak malu ataupun tidak segan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu dah perkataan al-haya tu, istihya. Yastahyi itu maksudnya, kalau secara umumnya dalam bahasa Arab maksudnya malu ataupun segan. Dalam kata lain juga, Allah SWT nak bagi tahu dalam firman Dia ayat yang ke-26 ni, Allah SWT la yakhsha, Allah SWT tidak takut nak buat perumpamaan kan? Allah SWT tidak takut untuk nak buat perumpamaan. Kalau kita baca selepas tu, Allah SWT sebut an yadriba masala. Kalau kita baca bahasa Arab, daraba tu, kalau daraba sahaja tu maksudnya pukul. Daraba yadribu, kan, dia telah memukul, dia sedang memukul. Tapi dalam ayat ni kalau dia bergabung dengan masala dalam bahasa Arab, yadribu masala maksudnya membuat perumpamaan. Kita tak boleh baca yadrib, kenapa Allah nak pukul, perumpamaan juga. Tapi frasa tu jadi satu. Uridu an adriba masalah, aku nak buat perumpamaan. Jadi indahnya bahasa Arab ni. Allah SWT sebut yadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Okey, berbalik kepada perkataan yastahyi tadi tu. Dalam bahasa Arab, perkataan malu ni ada beberapa perkataan. Secara asasnya, yang pertama disebut al-haya. Al-haya ni adalah satu malu yang terpuji. Malu yang mana kita tak boleh kata kat dia, janganlah malu. Contohnya bila tetamu datang, anak lelaki tu dia tak pakai baju. Kan, biasanya kalau tak ada orang, tak apalah, tak pakai baju, mungkin panas kan. Tapi bila ada tetamu datang, dia rasa malu kan, nak pakai baju kan. Jadi kita tak boleh nak kata kat dia la tastahi, jangan malu kan, ataupun la tastahi, jangan malu. Sebab malu pada ketika itu adalah baik kan. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-haya'u la ya'ti illa bi khair kan. Malu tu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Contoh lain adalah malu dalam bertanya, dalam menuntut ilmu kan. Orang kita boleh kata jangan malu untuk nak bertanya kan. Kenapa? Innallaha la yastahi 'anil haqq, Allah SWT tidak malu untuk nak menyatakan kebenaran. Juga dalam bahasa Arab disebut malu yang secara umum. Malu secara umum ni kita disebut al-khajal. Khajal. Contohnya malu nak bercakap depan orang ke kan. Boleh kita kata kat dia la takhjal, jangan malu. Itu malu secara umum lah kan. Al-khajal. Dalam bahasa Arab juga, kalau dalam bahasa Melayu ni, kalau kita guna perkataan malu juga,
Contohnya macam memalukan, sesuatu benda yang memalukan. Perkataan malu juga tu kita guna. Tapi dalam bahasa Arab disebut muhrij, haraj, inhiraj, satu benda yang memalukan. So bahasa Arab ni dia detail lah. Setiap perkataan tu dia ada makna dia yang tersendiri, dan penggunaan dia yang tersendiri. An yadriba masalan tu adalah perumpamaan. Ba'udatan, ba'udah tu adalah nyamuk. Ba'udah. Jadi dalam ayat ni Allah SWT buat perumpamaan dengan binatang yang disebut nyamuk. Sebab apa? Nyamuk ni memang orang tahu dia halus, dia kecil, kan? Jadi Allah nak buat perumpamaan yang rendah ataupun yang kecil. Dan sebagian tafsir sebut nak cerita pasal yang hina, kan? Fama fawqaha, ataupun lebih kecil daripada itu. Boleh juga bermaksud ataupun lebih hina daripada itu. Allah SWT kata, aku tak malu nak buat apa-apa perumpamaan, nak samakan apa-apa perumpamaan, nak buat perumpamaan daripada dengan seekor nyamuk, ataupun lebih ada hina daripada nyamuk, ataupun lebih halus daripada nyamuk. Yelah, adalah binatang-binatang lain yang lebih halus. Tapi nyamuk itu sendiri pun bila manusia sebut dah tahu dah, nyamuk ni memang sangat halus. Jadi Allah SWT beritahu la yastahi, ataupun dalam bahasa Arab juga disebut la yastankif. Dan Allah SWT tidak takut untuk nak buat perumpamaan. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan adapun orang-orang yang beriman tu, Allah SWT beritahu orang-orang beriman tu mereka mengetahui bahawa perumpamaan masalah yang Allah SWT menyatakan ini adalah hak daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, dia rasa macam pelik dan mereka berkata, apa yang Allah nak ni dengan perumpamaan ni? Ini sifat-sifat orang Bani Israel ataupun orang musyrik. Dan bila Allah SWT turunkan wahyu dan Nabi SAW sampaikan, mereka akan biasa ragu. Orang beriman ni dia memang takkan ragu apa sahaja yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja wahyu yang Nabi SAW sampaikan, orang beriman dia sedikit pun tak ragu. Dia sedikit pun tak ragu. Contohnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedikit pun tak ragu. Antara manusia pertama yang masuk Islam dan orang yang insan yang paling rapat dengan Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW ceritakan telah melakukan Isra' dan Mi'raj, dengan perjalanan yang sangat singkat, kita hari ini naik jet yang laju pun tak boleh macam tu. Tapi pada ketika itu, yang belum lagi dikatakan belum zaman kemudian, Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW khabarkan yang Nabi SAW telah melakukan perjalanan Isra', iaitu daripada Mekah ke bumi Palestin, lepas tu Mi'raj ke langit, sampai ke langit 7. Nabi SAW bagi tahu, dan ada orang yang menafikan benda ni. Orang-orang yang tak beriman ni menafikan benda ni, rasa tak logik, kan? Walhal sifat Nabi SAW ni adalah orang yang amanah. Sebelum Nabi SAW telah diutuskan menjadi Nabi pun, Nabi SAW telah diberi gelaran Al-Amin, orang yang amanah. Dan Nabi SAW ni tak menipu. Jadi antara manusia yang paling percaya adalah Abu Bakar. Bila sampai khabar tu pada Abu Bakar kata apa? Kalau lebih daripada itu pun percaya, kan? Ini sifat orang beriman. Dan dalam Al-Quran ni yang kita pegang ni, mushaf ni, kita tak boleh sikit pun ragu bahawa dia datang daripada Allah SWT. Tak boleh. Tapi golongan liberal ni, syubhat ni, satu benda yang apa? Syubhat ni benda-benda yang tak jelas ni. Golongan liberal ni, mereka biasanya akan mempertikaikan bahawa Quran ni datang daripada Allah SWT. Mereka kata dia wahyu, tetapi dia adalah kalam Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW yang sebut, dan itu adalah ayat-ayat Nabi SAW. Kita rasa macam okey kot, tapi dia wahyu. Tapi apabila pintu syubhat tu, pintu ketidakjelasan tu telah terbuka, nanti orang akan mula mempertikaikan, oh Nabi SAW pun manusia, kan? Nabi SAW pun boleh buat kesalahan. Jadi Quran ni pun ada salah, kan? Mesti ada salah. Lepas tu orang mula syubhat ni bila terbuka sikit, dia akan orang lain mula meragui, sikit-sikit meragui. Orang kata, oh ini ayat ni untuk orang Arab,
Oh yang ni Allah SWT nak bagi tahu untuk orang Arab, contohnya pakai hijab, pakai hijab, pakai tudung dan tutup aurat bagi wanita. Setengah ada golongan liberal yang mengatakan oh ni sesuai untuk pada keadaan tu. Walhal Al-Quran ni Allah SWT wahyukan sampailah akhir zaman dan dia sesuai untuk akhir zaman. Jadi pintu syubhat telah terbuka. Pintu syubhat telah terbuka. Manusia yang kebiasaannya nafsu ammarah ni suka kepada membuat kefasikan, keburukan, mereka mula mencari-cari jalan keluar. Untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul, mereka mula mencari benda-benda yang dekat dengan nafsu dia. Tak apa kot kita tak pakai tudung tapi hati kita baik. Ataupun kita tak tutup aurat tapi kita pakai yang menutup, yang menjaga adat. Adat kita macam ni baik, okey, tak ada masalah. Ini terbuka. Dia mula tafsir ayat Quran tu mengikut akal dia. Ini sebab apa? Terjebak dengan mengatakan bahawa Quran ni adalah kalam Nabi SAW. Memang kita nampak sikit je, tapi bila pintu syubhat tu terbuka sikit, orang dah mula dah. Bila baca Quran, ni kan perkataan Nabi ni, mungkin Nabi maksud lain. Tetapi apabila kita meyakini bahawa ayat Al-Quran itu sempurna, datang daripada Allah SWT, memang datang sebiji-sebiji datang daripada Allah SWT, sempurna, tak ada cacat celah, kita tak boleh nak ragui. Kita sebagai seorang beriman, datang saja khabar daripada Allah SWT, kita percaya dan yakin. Ini sifat-sifat orang beriman. Tapi orang-orang Israel ni, orang musyrikin ni, bila Allah sifat mereka, apabila turunnya wahyu, mereka akan bertanya. Macam dalam ayat ni Allah SWT nyatakan, kata apa yang Allah nak ni? Maza aradallahu bihadza masalah. Dan Allah SWT beritahu dengan perumpamaan ini, perumpamaan yang Allah SWT berikan ni telah menyesatkan ramai orang. Yudhillu bihi katsira. Dan juga dengan perumpamaan ini juga wa yahdi bihi katsira. Ramai yang mendapat hidayah dengan perumpamaan ini, orang-orang beriman. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah disesatkan dengan perumpamaan ini kecuali orang-orang fasik. Orang-orang fasik ni orang apa? Fasik, perkataan fisq ataupun fusq ni satu perkataan yang tak ada dalam istilah orang-orang Arab dulu. Tapi fasik ni dalam bahasa Arab juga boleh disebut sebuah tamar yang telah masak, jadi fusiqat ar-rutbah min an qashriha. Maksudnya nak ceritakan bahawa fasik ni adalah maksudnya adalah keluar. So orang tu keluar daripada ketaatan. Orang yang keluar daripada ketaatan dan melakukan maksiat disebutkan fasik. Dalam ayat Quran ni Allah SWT sebut fasiqin. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, jamak ni, plural ni ada beberapa wazan ataupun dalam bongkah. Kalau fasiqin adalah bermaksud orang-orang fasik. Tapi jamak dalam bahasa Arab juga dalam kata lain boleh disebut fusaq. Orang fusaqun adalah maksudnya orang yang betul-betul melakukan fasikat dengan secara berulang-ulang. Tapi fasiqin ni walaupun sedikit fasik yang dia buat, dia juga disebut fasik. Fasiqun, seorang yang melakukan fasikan. Tapi kalau fusaq, maksudnya orang tu kerap melakukan kefasikan. InsyaAllah untuk ayat yang seterusnya kita akan sambung pada kelas tadabbur yang akan datang. Saya rasa cukup untuk sekadar hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita hidayah dan petunjuk. Sama-sama kita jaga diri kita, minta pertolongan selalu kepada Allah SWT supaya kita dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan majlis ilmu pada hari ini dapat menambahkan keimanan kita dan menjadi asbab Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa 'anna
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والmuslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon agar merahmati yang berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dan keluarganya serta semua menteri kepimpinannya yang tertinggi, seluruh pegawai-pegawainya juga yang berkhidmat bersamanya di dalam kementerian ini. Ya Allah ya Razzaq, Kau murahkanlah rezeki kami ya Allah yang halal lagi baik pada kami semua. Berikanlah keberkatan kepada kami semua ini, sama ada di dalam kelas ini maupun di luar. Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Lindungilah kami daripada bala dunia, fitnah Dajjal dan juga api neraka. Ya Izzah, jadikanlah kementerian ini sebagai contoh kepada pihak-pihak yang lain agar dijadikan tauladan yang baik dan mendapat saham pahala di akhirat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.